Hey guys, so hari ni kita akan belajar pasal collision theory ataupun teori perlanggaran. First thing first, kamu kena faham dulu apa maksud perlanggaran berkesan. So kalau A berlanggar dengan B dan menghasilkan C, itu adalah tindak balas berkesan. Okey, kenapa dia sebab perlanggaran itu menghasilkan tindak balas kimia. Kalau A berlanggar dengan B tapi tiada apa-apa yang terhasil, maksud dia itu adalah perlanggaran yang tidak berkesan. Okay, so apa fungsi teori perlanggaran dalam hal ini? Teori perlanggaran dia menyatakan syarat-syarat untuk sesuatu perlanggaran berkesan berlaku. So menurut teori perlanggaran, zarah-zarah bahan harus berlanggar dan mempunyai orientasi yang betul. Selain daripada itu, dia perlu mencapai tenaga pengaktifan. So, untuk sesuatu perlanggaran berkesan berlaku, dia perlu memenuhi tiga-tiga syarat ni. Kalau salah satu tidak dipenuhi, which means pelanggaran berkesan tidak akan berlaku. Mari kita tengok contoh. Okey, so dalam visual ni, okey, bahan A dan bahan B berada dalam orientasi yang betul. Dua-dua berada dalam keadaan yang menegak. Tetapi, dia tidak mencapai tenaga pengaktifan yang minimum. So, benda ni akan melantun dan tiada hasil baru yang terbentuk. So, this one adalah perlanggaran yang tidak berkesan. Kita tengok satu contoh lagi. Okey, dalam kes yang ini, bahan A dan bahan B berada dalam orientasi yang salah. Kenapa? Sebab satu berada dalam keadaan menegak, satu lagi berada dalam keadaan yang melintang. So, again, ini akan melantun dan tiada hasil baru yang terbentuk. So, which means pelanggaran ini tidak berkesan. Okay. Contoh yang ketiga. Dua-dua ni berlanggar, mencapai tenaga pengaktifan dan mempunyai orientasi yang betul. So, tiga-tiga syarat tu dipenuhi dan kita dapat satu hasil yang baru. Which means ini adalah perlanggaran berkesan. Soalan selalu tanya, okay, dengan menggunakan teori perlanggaran, bandingkan kadar tindak balas eksperimen 1 dan eksperimen 2. So, untuk menjawab soalan sedemikian, kamu memerlukan 5 ayat ni. Okay, tapi 5 ayat ini boleh diguna pakai untuk saiz bahan, suhu dan juga kepekatan. Untuk mangkin, ada special sikit, mangkin kita akan skip nombor 3. Kamu tidak perlu tulis frekuensi pelanggaran zarah untuk mangkin. Okey, kita akan explain lah lepas ni. Okay, kita akan go through one by one. Okay, yang pertama adalah faktor. So, faktor ni kamu kena tengok daripada soalan. Okay, soalan akan beri, kamu kena analisis, kamu kena tengok apa faktor yang mempengaruhi di situ. So, kamu belajar ada 5 faktor, tapi kita cuma tulis 4 di sini. Saiz bahan, kepekatan, suhu dan mangkin. Okay, one of the reason adalah sebab kita tidak dapat buat eksperimen tekanan dalam makmal. So, kita exclude dia dari dalam faktor ini. Okay, so saiz bahan hanya untuk pepejal. Okay, kepekatan of course hanya untuk larutan. Alright, suhu pun hanya untuk larutan tetapi kita lebih kepada campuran. Okay, and then mangkin ni dia tidak mempengaruhi mana-mana. Kita cuma tengok sama ada mangkin itu hadir ataupun tidak. Right? Itu untuk faktor. Ayat yang kedua, kamu kena tengok macam mana setiap faktor itu mempengaruhi. Okay, so kalau kita pilih faktor saiz bahan, so kita akan tulis jumlah luas permukaan yang terdedah. Kalau kita pilih faktor kepekatan, kita akan tulis bilangan zarah. Tapi tolong jangan tulis zarah, sebab di sini kamu kena spesifik. Kalau kita gunakan asid, maksud dia bilangan ion hidrogen yang kita guna dalam unit isi padu.
Untuk suhu kita akan guna tenaga kinetik, tapi again, zarah apa? Kamu kena mention. Dan yang terakhir, mangkin. Mangkin apa yang kita guna? So, apa fungsi mangkin tu? Dia merendahkan tenaga pengaktifan. Okey, dalam erti kata lain, dia menyediakan laluan alternatif. So, lebih banyak zarah yang berlanggar mencapai tenaga pengaktifan. Untuk ayat yang ketiga, di sini kamu kena tahu, okey, zarah apa yang berlanggar. So, penting di sini kamu kena tahu persamaan ion. So, tengok antara kalsium karbonat dan ion hidrogen. Antara ion hidrogen dan atom zinc. Kamu kena mention apa zarah yang berlanggar. Dia tidak boleh general. Tapi untuk mangkin, special case sebab dia tidak meningkatkan frekuensi pelanggaran. So, kita tidak perlu tulislah. Untuk frekuensi pelanggaran berkesan, okay, so kamu just tulis frekuensi pelanggaran berkesan dalam eksperimen 1 lebih tinggi berbanding eksperimen 2. Tidak perlu repeat yang ini. Kalau kamu sudah tulis ni dalam frekuensi pelanggaran, kamu tidak perlu repeat lagi ni dalam ayat yang keempat. So, kalau kamu notice, ayat dia semua lebih kurang sama. And last but not least, kamu kena bandingkan. So, daripada penerangan kamu tadi, kadar tindak balas mana yang lebih tinggi? Adakah eksperimen 1 ataupun eksperimen 2? Okay, so untuk ayat yang terakhir ni, ikut kamulah. Kalau kamu mau tulis dia sebagai ayat kelima, boleh. Kalau kamu mau tulis dia ayat pertama pun boleh. No problem with that. Right? So, lepas ni kita akan tengok contoh latitude B, tapi ini sahajalah untuk penerangan kali ni. Okay, I hope you understand. Kalau ada apa-apa masalah, boleh tanya balik lepas ni. Right? Thank you.